A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah alhamdulillah bersyukur yang telah mengizinkan kepada kita untuk dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini dalam sesi tadabbur harian, tadabbur Al-Quran, setiap hari satu muka surat, satu hari satu muka surat, insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-242. Alhamdulillah. Hari ini kita mula masuk kepada satu juzuk baru, juzuk baru, iaitu juzuk yang ke-13. Kita telah menghabisi 12 juzuk sebelum daripada ini. Sekarang kita masuk juzuk yang ke-13. Ayat kita pada hari ini adalah ayat yang ke-53 sehingga ayat yang ke-63 daripada surah Yusuf. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat semua yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, yang pertamanya jangan lupa insyaAllah untuk memberi feedback suara dan gambar. Alhamdulillah. Yang kedua, jangan lupa insyaAllah kepada siapa yang mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf, kita buka mushaf sama-sama insyaAllah hari ini untuk kita tengok ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita di dalam muka surat ini, insya-Allah. Muka surat 242. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Ayat yang kita baca hari ini menceritakan tentang kisah kita. Ialah sekarang ni kisah kita berada di dalam, masih lagi cerita kisah Nabi Yusuf alaihissalam, iaitu Nabi Yusuf sekarang ini sebelum daripada ni yang kita telah baca, iaitu Nabi Yusuf telah meminta sebelum daripada dia nak keluar daripada penjara, ni dia minta dulu supaya nama dia dibersihkan. Nak minta dulu bahawa sebenarnya bukan dia yang melakukan kesalahan-kesalahan sebelum daripada ni. Maaf sekejap ya. InsyaAllah. Dia nak minta kepada raja tu supaya bersihkan nama dia dulu. Sebenarnya dia masuk penjara ni bukan kerana masalah dia, bukan kerana kesalahan dia, tapi adalah kerana dizalimi, kerana perbuatan-perbuatan orang lain yang marah pada dia, menyebabkan dia yang kena masuk penjara. Jadi dia nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada raja tu supaya bersihkan nama dia dulu sebelum dia nak keluar. Jadi dia tak nak keluar, tapi dia telah memberikan takwil mimpi raja tu kepada orang yang diutuskan kepadanya tu. Kemudian ceritalah, kalau ikutnya kita sampai sekarang ayat yang ke-53 ni ialah apabila dia mengatakan bahawa bukan salah dia. Dia tidaklah mengisytiharkan, memviralkan, menceritakan, membising-bisingkan, katakan inilah kesalahan perempuan-perempuan ni, kesalahan isteri, kesalahan sebenarnya menteri ni dah tahu, Aziz ni dah tahu dan sebagainya. Jadi dia tak buat macam itulah. Kalau kita tengok dalam kisah Nabi Yusuf ni, maknanya dia cukup untuk memberitahu bahawa sebenarnya ini bukan kesalahan dia. Tanyalah perempuan-perempuan sana tu apa sebenarnya yang berlaku dan sebagainya. Itu permintaan dia yang kita baca dalam muka surat 241 sebelum daripada ni. Jadi kemudian selepas daripada tu sekarang ini dia pun berkata, maknanya dalam ayat ni 53 ni bukanlah maknanya aku nak kata bahawa aku ni baik sangat lah, aku ni tak ada kesalahan langsung lah dan sebagainya. Jadi ayat ni kita akan tengok kan, dia kata wa ma ubarri'u nafsi, bukanlah aku nak kata aku ni tak ada langsung kejahatan, nak kata itu. Jadi makna ini adalah satu kata-kata yang Masya Allah, kita tengokkan satu kata-kata yang mantap lah daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Makna tak adalah nak kata nak bangga-bangga diri, dia kata aku ni tak salah, mereka tu salah dan sebagainya kan. Tetapi dia nak kata bahawa cuba tanya perempuan-perempuan tu, dan kemudian aku ni bukan nak kata aku ni baik sangat lah, gitu. Wa ma ubarri'u nafsi, bukan aku nak kata aku ni tak ada salah langsung. Jadi dia kata innan nafsa, kemudian Nabi Yusuf berkata, membuat satu menceritakan, Allah Ta'ala ceritakan kepada kita ni melalui cerita Nabi Yusuf ni,
innan nafsa, sesungguhnya jiwa manusia ni la ammaratun bisu. La ammarah maknanya ialah sangat-sangat menyuruh, sangat-sangat menolak, sangat-sangat menarik manusia ni untuk bisu, melakukan kejahatan. Jadi ammarah ni ada orang belajar kan, adalah ilmu-ilmu dipanggil kata nafsu ammarah. Memang nafsu ni memang ammarah. Memang nafsu ni memang dia menarik kita kepada kejahatan. Itu memang ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi kita, Allah Taala datangkan Islam kepada kita. Jadi kita pandai-pandailah kan, tahulah kan mana halal mana haram kan. Kadang-kadang memanglah nafsu ni dia akan menarik kita kepada perkara-perkara yang tidak disukai oleh syarak. Jadi kita kena tahulah mana yang tidak disukai. Jadi itu kena belajar. Jadi alhamdulillah pada kali ini kita tengok ayat 242 ni, Allah Ta'ala mengisytiharkan melalui lidah Nabi Yusuf bahawa nafsu manusia, semua orang ada nafsu, termasuk Nabi Yusuf pun ada nafsu. Nafsu ni maknanya ialah jiwa, perasaan manusia, kehendak, keinginan semua tu kan. Tak kira lah keinginan tu, kadang-kadang keinginan tu kepada lelaki perempuan, kadang-kadang kepada makanan, kadang-kadang kepada ego, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi semua jiwa manusia ni memang macam tu, ammaratun bisu, kecuali lah Allah Subhanahu, Nabi Yusuf kata illa ma rahima rabbi. Ma sini maknanya man, maknanya illa ma rahima rabbi. Ma situ maknanya ialah man, iaitu sesiapa yang dikasihi, yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kita ni orang-orang yang disayanginya dan terlepas daripada gangguan tu. Tapi kita kena ingat bahawa dia akan sentiasa menarik kita kepada mengajak kita, nafsu ni mengajak kita kepada perkara yang tidak baik. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan kemudian Nabi Yusuf berkata, sesungguhnya Tuhan aku, Allah Subhanahu Wa Taala adalah ghafur dan juga sangat rahim, maha pengampun dan juga maha menyayangi. Kemudian ayat yang ke-54, waqalal malik. Jadi apabila raja ni mendengar kata-kata ini, maknanya dia tak jumpa lagi Nabi Yusuf ni. Nabi Yusuf masih lagi dalam penjara. Kemudian dia berkata, dia kata waqalal malik ituni bihi, bawa dia kepada aku. Kemudian astakhlishu li nafsi. Astakhlishu li nafsi maknanya khusus untuk aku saja. Jadi kalau ikut dalam tulah ni maknanya dalam tafsiran dia kata ialah sekarang dia nak, raja ni nak Nabi Yusuf ni tak boleh jadi makna berkhidmat kepada orang lain, berkhidmat kepada dia saja. Makna khusus untuk dia. Kalau ikut kita zaman sekarang lah, maknanya kan report direct kepada aku lah. Bukan lagi berada di bawah ni, di bawah jabatan tak kan. Dia direct report kepada aku maknanya. Astakhlishu li nafsi falamma kallamahu. Jadi ceritanya ialah ni ringkas cerita. Jadi dia pun dibawa datanglah. Jadi Nabi Yusuf pun ucap selamat tinggal lah kepada kawan-kawan di dalam penjara itu semua tu, tukar pakaian semua, dia kata maka pakai baju mandi semua. Kemudian datanglah dia kepada raja. Falamma kallamahu, jadi dia pun bercakap-cakap lah dengan raja. Dengan kalau ikut dalam ni maknanya sekarang ni dia confident. Kalau dulu ni maknanya tengok kan, macam masa dia kecil-kecil bersama dengan ayah dia tu kan takut-takut, malu-malu cerita pada ayah dia kan, budak pemalu lah gitu kan. Tapi sekarang ni seorang yang confident, seorang yang yakin diri, seorang yang Masya Allah kan. Jadi sekarang dia bercakap dengan raja. Falamma kallamahu, lalu apabila dia bercakap, Nabi Yusuf tu kan bercakaplah, ceritalah macam ni kan, dia semuanya. Qala innakal yaum, kata raja tu kepada Nabi Yusuf, innakal yaum, kamu pada hari ini ladaina makinun amin, kamu akan berada bersama dengan aku. Makna raja dah percaya pada dia, raja dah yakin pada dia, raja pun menempatkan dia bersama dengan dia, iaitu apa, mempunyai kedudukan makin dan juga amin, iaitu aman. Ada yang kata aman, ada yang kata zu makanatin wa amanatin, iaitu mempunyai kedudukan yang hebat dan juga makin. Amin kata ialah, setengah pendapat tafsir kata ialah mengatakan bahawa dia berada dalam keadaan mantap, maknanya tak boleh diganggu lagi. Ini kehebatan dia yang telah Allah Ta'ala berikan kepada dia. Kita tengok cerita dia dengan dilemparkan dalam penjaranya, dengan dicampurkan dalam periginya, dalam keadaan hina lah, seolah-olahnya macam tu kan, dihinakan, dikutuk, ditukan oleh saudara-saudara dia, dan kemudian tu masuk lagi dalam penjara kan, maknanya dimarahi gini-gini. Jadi kita gambarkan suasana Nabi Yusuf ni sebelum daripada ni kan, sungguh-sungguh dahsyat lah kita katakan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tak akan biarkan begitu selama-lamanya kan. Manusia Allah Ta'ala boleh tukarkan. Tengok kan bagaimana cara, wallahu a'lam bisawab. Kita juga begitulah kan pada hari ini kan.
suasana kita tak tahu. Jadi Allah SWT memberi syarat sekarang ni kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad semasa ayat ini diturunkan, kita katakan iaitu semasa Nabi SAW sebelum daripada hijrah, penghujung Nabi ni berada di dalam tempoh Mekah. Di masa Mekah ni kan, Nabi ni dihina dan sebagainya kan oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi Allah SWT memberi syarat kan, selepas daripada ni kamu akan berada di tahap yang lain pula kan. Jadi Nabi Yusuf ni, innakal yaum, dia berada bersama Raja ladaina makinun amin. Seterusnya ayat yang ke-55 Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan lagi, qala ja'alni ala khazainil ard. Jadi bila bercerita-cerita ni, cerita tentang mimpi raja tu dan sebagainya, jadi sekarang ni Nabi Yusuf tengok bahawa tak ada orang. Jadi dia nak berikan kedudukan yang hebat. Raja nak berikan kedudukan hebat, tapi Nabi Yusuf kata dia tengok tak ada orang yang boleh menguruskan harta dengan baik untuk menjayakan pembangunan negeri Mesir pada masa itu. Maknanya ialah yang penting ialah ni sekarang ni musim akan datang ni lah 7 tahun, kemudian 7 tahun. Maknanya 7 tahun kemarau, 7 tahun dalam keadaan tak ada makanan nanti dan sebagainya, makanan tak menjadi nanti selepas ni. Jadi siapa nak uruskan benda-benda ni semua ni? Jadi Nabi Yusuf kata, qala ij'alni ala khazainil ardi. Jadikanlah aku ini sebagai penjaga kepada khazanah bumi. Khazanah bumi maknanya ialah penjaga kepada keuangan negeri Mesir lah, kita katakan. Macam bendahari agung, tapi menteri lah maknanya. Itu kan maknanya wallahu alam lah, dia tak sebut sini, tapi maknanya penjaga kepada khazanah, iaitu bukan bumi Mesir ni. Inni hafizun alim. Dia sebutkan sifatnya. Kenapa aku ni? Kerana aku ni seorang yang hafiz. Hafiz ni makna seorang yang boleh menjaga. Alim orang yang mempunyai pengetahuan. Jadi dia ceritakan bahawa dalam setengah riwayat, dalam setengah tafsir, dia kata sebab Nabi Yusuf ni berada di dalam dulu bersama di rumah Menteri Keuangan Mesir. Jadi dia tahu. Dia tahu macam mana selok-belok keuangan dan bagaimana dan sebagainya. Jadi dia mempunyai ilmu, alim. Sebab tu dia kata dia ni alim. Aku tahu, dia kata. Dan juga aku ni hafiz. Hafiz dan juga alim. Aku boleh menjaga. Sebab bagi dia pada masa tu, kemungkinan menurut setengah riwayat kata tafsir kata tak ada orang yang dia nampak bahawa yang boleh betul-betul, yang ikhlas, yang boleh jaga, yang amanah. Kalau kita sekarang lah integriti dan sebagainya kan, susah kan. Ada orang tapi kadang-kadang pandai tapi menipu, tidak amanah. Kadang-kadang ada orang amanah tetapi tidak pandai. Jadi maknanya kedua-dua ni sangat penting lah, iaitu hafizun alimun, orang yang amanah dan orang yang mempunyai kepandaian, ilmu dalam nak buat kerja-kerja ni. Seterusnya ayat 56 Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan pula, wa kadzalika, dan begitulah Allah Taala jadikan banyak kelebihan kepada makanna li yusufa fil ardi, kami teguhkan kedudukan Yusuf di atas muka bumi ini. Yakni di atas muka bumi itu maksudnya daripada negeri Mesir lah. Jadi kami berikan kedudukan dia hebat. Sebelum daripada ni dalam keadaan dia begini-begini, sekarang ni dia mempunyai kedudukan yang hebat. Fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha, dia boleh pergi ke mana saja. Yatabawwa' ni maknanya ialah yanzil, di mana nak pergi jalan negeri Mesir semua dia boleh pergi. Dia menteri sekarang kan, menteri dan orang rapat dengan raja kan, orang yang direct report kepada raja. Maknanya sekarang ni ialah dia tak macam dulu. Kalau dulu kan sini tak boleh, sini dia hamba. Kemudian duduk dalam perigi, duduk di rumah di kampung dia di Kanaan bersama dengan ayah dia, bersama dengan saudara adik-beradik dia tu kan, yang mana bully dia dan sebagainya kan. Jadi sekarang ni tak dah. Allah Ta'ala nak ceritakan yatabawwa'u minha haitsu yasha ni ialah satu gambaran, iaitu ke mana saja dia boleh pergi, dia nak pergi dia boleh pergi. Itu satu gambaran secara tidak langsung yang menunjukkan bahawa keamanan, kebebasan seseorang tu bebas nak pergi ke mana-mana, maka itu menunjukkan bahawa satu kegembiraan lah untuk dia kan, satu kurniaan Allah Ta'ala beri kepada sesiapa saja yang boleh. Kita sekarang kan dalam suasana, contoh lah kan, kalau suasana COVID baru-baru ni yang dahsyat, kita tak boleh ke sana kemari, tak boleh keluar rumah, lockdown dan sebagainya kan, kita rasakan betapa susahnya kan suasana tu kan. Jadi maknanya apabila tak ada lockdown dah, boleh bebas ke mana, itulah satu kurniaan anugerah Allah SWT sepatutnya disyukuri. Tapi oleh kerana kita ni biasa sangat, biasanya boleh ke mana-mana sangat, kita lupa dah bahawa itu merupakan satu nikmat Allah SWT kepada kita semua kan. Jadi yatabawwa'u minhu haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasha'. Allah Ta'ala kata kami boleh berikan rahmat kami ini kepada siapa yang kami kehendaki, wala nudi'u ajral muhsinin, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan mensia-siakan ajral muhsinin, pahala kepada orang baik. Maknanya kita jangan risau kan. Kalau kita ni baik, Allah Ta'ala mesti akan sediakan untuk kita sesuatu yang terbaik. Allah Ta'ala bukannya mensia-siakan, bukan
kita buat baik, muhsin, kita jadi orang muhsin, tiba-tiba Allah Ta'ala tak hiraukan kita, tak, Allah Ta'ala simpan kepada kita, Allah Ta'ala berikan. Mungkin masanya belum lagi, mungkin masa ni masih lagi belum tiba di mana Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dengan berdakwahnya, dengan kerja kuatnya dan sebagainya, 10 tahun, 11 tahun, tapi dia belum dapat kejayaan. Sehingga sampailah nampak 12 tahun, nampaklah bibit-bibit kemenangan. Tahun 13, Nabi berhijrah kan. Kemudian kita tengokkan kemenangan mula berlaku di Badarnya, di Uhud, di Ahzabnya dan sebagainya. Lepas daripada itu kan Fatuh Mekah. Mekah pun kalah kan. Selepas beberapa tahun, tak berapa lama kan, 8 tahun berhijrah je, Mekah dah kalah dah. Dan menyerah kepada Muhammad. Muhammad yang dulunya dihina di Mekah tu sekarang ni. Jadi beginilah ceritanya. Allah Ta'ala tidak akan la nudhi'u, Allah Ta'ala kata wala nudhi'u ajral muhsinin. Kami tak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang membuat muhsin. Seterusnya ayat 57, wala ajrul akhirati khairun. Tetapi Allah Ta'ala kata, tetapi pahala akhirat ni lebih baik. Jangan anggap bahawa yang di dunia ni, maknanya kalau kita tunggulah kan balasan Allah Ta'ala, kita buat baik tapi Allah Ta'ala tak beri juga di dunia ni kepada kita, tak dapat juga, kita katakan tak. Kita kena ingat juga kan, kalau Allah Ta'ala tak beri di dunia, mesti Allah Ta'ala beri di sana, iaitu di akhirat. Pahala akhirat, Allah Ta'ala kata wala ajrul akhirah khairul lillazina amanu wa kanu yattaqun. Dan mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis cerita tu, sekarang ni tamatlah cerita kehebatan Allah Ta'ala beri kepada Nabi Yusuf. Sekarang kita beralih pula sekarang ni kepada cerita lain yang baru pula. Sekarang ni bermulalah, maknanya kita kata fasa 7 tahun yang pertama tu, iaitu di mana musim subur dan sebagainya kan. Dan maka Yusuf pun melaksanakanlah apa yang dilihat oleh raja dalam mimpi dia tu, iaitu semua tumbuhan biji-bijian, semua yang ditanam tu kan disimpan, dimakan sikit-sikit saja, dimakan secukup-cukup saja, kemudian disimpan di dalam tangkainya, disimpan. Sekarang tiba-tiba habis 7 tahun, berlakulah musim kemarau, tumbuhan tak subur dan sebagainya. Jadi perkara ni bukan hanya berlaku di negeri Mesir saja, tapi terus berlaku di kawasan-kawasan sekitarnya, kawasan-kawasan yang jauh juga daripada Mesir. Sebagai contohnya di Kanaan. Kanaan ni ialah tempat tinggal keluarga Nabi Yusuf yang asal tu, iaitu Nabi Yaqub dan juga adik-beradik Nabi Yusuf. Kemudian berlaku juga di Syam, di Palestin dan sebagainya kan. Pada masa itu kemarau, jadi makanan tak ada. Tiba-tiba maknanya masyhurlah terdengar bahawa di Mesir ni, mereka ni ada simpanan. Masya Allah, ini kehebatan kan Allah Ta'ala buat pengurusan Nabi Yusuf alaihi salam. Makanan ada di sana, tapi Nabi Yusuf dia tak kedekut. Dia tak adalah tak beri, tak jual, tak beri kepada orang kan, tak diberi. Iaitu siapa yang datang, tapi diberi dengan limit lah. Iaitu siapa yang datang walaupun daripada luar nak beli, bukan diberi free tapi diberi, maknanya dijual dengan harga yang standard. Tak adalah diberi dengan harga yang mahal dan sebagainya. Dia jual harga standard, tapi dijual dengan bersatulah, iaitu setiap orang hanya diberi satu muatan unta saja. Kalau datang seorang, diberi satu muatan unta, cukup untuk setahun. Setahun, maknanya tahun depan pula baru diberi. Macam itulah maknanya kan. Jadi setiap orang tidak boleh wakil-wakil. Kalau nak datang sendiri ambil. Jadi maknanya begitulah yang berlaku. Jadi ramai yang datang dari tempat-tempat yang jauh, termasuklah daripada Kanaan. Jadi sekarang ni datanglah wajah ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi. Lalu saudara-saudara Yusuf ni pun datanglah. Kita katakan sebutan perjalanan dia lebih kurang 7 hari macam tu kan, daripada Kanaan. Jadi mereka pun datang lebih kurang 7 hari kan, lebih kurang Lalu mereka pun datanglah dengan unta-unta mereka. Tapi mereka datang ni 10 orang. Mereka tak bawa Benyamin. Sebab apa? Benyamin tu adik kepada iaitu abang sikit kepada Nabi Yusuf, tak dibawa. Sebab apa? Ayah Nabi Yaqub tak benar kan. Jadi mereka pun datanglah 10 orang nak cari nak beli makanan ni. Jadi Allah Ta'ala kata waja'a ikhwatu Yusuf. Mereka datang, fadakhalu alaihi, mereka pun masuk kepada Yusuf tu. Fa'arafahum, Nabi Yusuf tahu mereka, kenal mereka. Memanglah kan, mereka tak kenal Nabi Yusuf. Gitu kan. Wahum lahu munkirun. Allah Ta'ala kata mereka tak kenal Yusuf, tapi Yusuf kenal mereka. Sebab apa? Yusuf dah sama mereka dulu. Mereka ni dah yakin dalam kepala mereka Nabi Yusuf ni tak ada dah mati ataupun dah jadi hamba mana orang kan, takkanlah jadi menteri. Itu dari segi logik lah kan. Jadi mereka pun tak perasan lah bahawa sebenarnya ni adalah Yusuf depan mereka ni kan. Dan mereka pun bercakap lah, dikatakan bahasa Hebrew mereka bercakap. Lalu mereka pun fa'arafahum, Yusuf kenal ni saudara dia. Okey, lepas tu dia kata walamma jahazahum, jadi mereka pun minta lah
minta lah kan nak beli semua tu kan. Jadi Nabi Yusuf okey, berilah kepada mereka. Tapi perkataan jahazahum sini menunjukkan kepada bahawa beri lebih sikit. Sebab Nabi Yusuf tanya, dia adalah kan, kalau dalam tafsir dia kata perbualan berlaku kamu daripada mana, kamu ni gini. Kemudian dia tanyalah kan, kamu ni spy ke? Mereka kata kami bukan spy, kami ni gini. Kamu ada adik-beradik lain? Nabi Yusuf saja nak korek tu kan, nak korek yang kamu daripada mana. Dia kata ya, sebetul kami ni anak Nabi Yaqub. Dia kata begini, ada memang sah ni. Kemudian kami ni ada adik-beradik lain. Mana adik-beradik kamu? Dia kata kami tak bawa gini kan, kami datang 10 orang saja. Kemudian seterusnya cerita, okeylah kalau macam tu. Jadi Nabi Yusuf pun berilah kepada mereka ni penempatan yang baik lah kan, seolah-olah macam beri hotel lah kepada mereka ni kan, beri penempatan, bagi keistimewaan sikit untuk duduk bersama dengan mereka 10 orang ni kan. Kemudian selepas daripada tu maka diberilah apa yang mereka nak tu. Jadi fajahazahum, walamma jahazahum bijahazihim, dengan apa yang mereka nak, mereka pun berkemah-kemahlah nak balik. Qala, lalu Nabi Yusuf pun berkata, last sekali kan, kalau ikut setengah riwayat dia kata diberi lebih. Tak apalah, kata Nabi Yusuf kata aku beri 11, sebab kamu ni ada 11 orang adik-beradik, jadi aku beri 11. Tapi dengan syarat dia kata, ituni bi akhil lakum min abikum, kamu bawa adik kamu tu, yang seorang lagi tu, adik adik sebapak, bukan adik semak, sebab dia sebut sini kan, min abikum, adik-beradik sebapak. Kamu bawa nanti, aku dah beri ni. Nanti kalau kamu tak bawa, maknanya kamu dipenipu, sebab aku dah beri siap-siap ni. Gitu. Ala tarawna anni ufil kaila, dia kata, kamu tak tengok ke aku ni adalah ufil kaila, maknanya aku ni menunaikan timbangan, maknanya apa yang kamu nak ni aku beri betul-betul. Tengok kan. Wa ana khairul munzilin. Dan yang keduanya, aku ni pula, Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudara ni, dan aku pula ni khairul munzilin. Tengok kan, aku beri penempatan yang baik kan, aku layan kamu, terima kamu sebagai tamu dan sebagainya kan, dengan baiklah di negeri Mesir ni. Tengok kan, maknanya aku dah buat baik pada kamu. Kamu janganlah pula nanti tak datang, tak bawa adik kamu tu. Fa illam ta'tuni bihi, kata Nabi Yusuf, kalau kamu tak bawa adik kamu tu, fala kaila lakum indi, lepas ni aku tak nak beri lah pada kamu. Wala taqrabun, dan dia kata jangan kamu dekati. Jangan kamu dekati maksudnya jangan kamu rapat sini, jangan datang lagi lah maksudnya kan. Kalau kamu tak nak bawa adik kamu, jangan, maknanya kamu ni penipu. Sebab setengah riwayat kata ialah dia dah beri siap-siap, sebagaimana kita baca tadi, walamma jahazahum. Jadi sekarang ni lalu mereka pun kata, iaitu ayat yang ke ayat yang ke-60, fa illam ta'tuni, kata Nabi Yusuf tu, maka ayat yang ke-61, qalu, mereka pun berkata, mereka jawablah kepada Nabi Yusuf ni, mereka kata, sanurawidu anhu abah, kami akan pujuk ayahnya. Dan mereka tak gunakan ayah kami. Tengok kan, makna satu kata-kata yang tak baik, ayah dia maknanya, kami pujuklah ayah dia nanti. Macam itulah cakap kan, abahu sanurawidu, qalu sanurawidu anhu abah, kami pujuklah nanti ayah dia tu. Wa inna lafa'ilun, kami akan buat semampu-mampu kami, kata mereka. Jadi nampak kat sini lah, mereka ni dah takutlah kepada Nabi Yusuf. Sebab apa? Sebab mereka dah cerita dah, kata ada adik. Tiba-tiba kalau tak ada, tiba-tiba tak bawa adik, maknanya mereka ni tipu. Jadi oleh kerana itulah maka sekarang ni dah susah hati dah mereka ni kan. Macam mana pula fikir ni nak bawa adik mereka ni pula kan. Dah cakap dah, raja dah gini-gini kan, raja dah tahulah. Jadi seterusnya ayat 62, wa qala li fityanihi, lalu Yusuf ni berkata kepada fityanihi, ij'alu bida'atahum fi rihalihim, jadikan, letakkan bida'ah ni makna bayaran yang mereka bayar untuk makanan yang mereka nak beli tu. Kalau disebut sini, setengah ulama tafsir kata ialah iaitu dirham mereka bayar tu, letak balik dalam beg mereka tu. Gitu kan, dah masukkan barang tu, letak balik dalam beg mereka tu. Jadi ij'alu bida'atahum, Nabi Yusuf berkata kepada pekerja-pekerjanya, kepada fi rihalihim, di dalam beg-beg mereka lah itu kan, la'allahum ya'rifunaha, supaya nanti bila mereka balik ke rumah, mereka buka tu, mereka tengok-tengok, ada duit ni duit yang kita nak bayar kepada harga makanan kita, supaya jadi macam tu. Jadi ini memang teknik lah yang dibuat oleh Nabi Yusuf kan, nak tengok kan. Kemudian idzan qalabu, apabila mereka balik ila ahlihim, kepada family mereka, maknanya mereka balik pada mereka akan jumpa, tengok-tengok ada duit tu. La'allahum yarji'un,
kata Nabi Yusuf, moga-moga mereka ni akan kembali semula. Maknanya kalau mereka ni betul-betul amanah, kalau mereka tengok duit ni, maknanya tak terbayar, maknanya tak terlupa, seolah macam apa ni, menteri tu lupa nak ambil ke, atau kita lupa nak bayar pada dia ke, dia tak tersedar kita. Jadi ini memang plan, satu plan dia supaya bawa adik. Yang keduanya ialah letakkan duit dalam tu, letakkan duit kembali dalam beg-beg apa ni, unta-unta mereka ni kan. Kemudian seterusnya ialah falamma raja'u, apabila mereka pun baliklah, kata. Iaitu adik-beradik dia pun baliklah ke negeri dia tu di Kan'an, ila abihim, kepada ayah mereka. Qalu ya abana, lalu mereka pun berkatalah, ya abana, wahai ayah kami, dia katakan, muni'a minnal kail, kami tidak akan diberi lagi dah, dia kata, barang-barang ni lah, makanan-makanan ni kan, selepas daripada ni, fa'alsil ma'ana, maknanya kalau kami nak lagi selepas daripada ni, menteri sana tu, menteri di Mesir dah katakan kan, fa'alsil ma'ana akhana, kami hanya boleh jika kami bawa adik kami ni, iaitu Benyamin ni. Jadi fa'alsil ma'ana akhana, jadi diminta kepada Nabi Yaqub, kirimkanlah kan, berilah izin kepada kami nak bawa juga Benyamin ini. Fa'alsil ma'ana akhana, saudara kami ni, naktal, untuk kami minta makanan daripada menteri Mesir tu. Wa inna lahu lahafizun, dan mereka ni 10 orang ni pun berkata, kami akan jaga ayah, kami akan jaga ayah. Tengok kan, jadi maknanya sekarang ni kita tengok cerita ni berulang kembali. Dulu mereka telah ambil Nabi Yusuf, mereka bawa Nabi Yusuf pergi bermain, pergi berkelah, kemudian tiba-tiba hilang dimakan serigala, kata mereka. Rupa-rupanya mereka buang. Jadi sekarang ni, setelah ni berapa tahun ni cerita ni kan, dah lama ni kan, masa tu Nabi Yusuf kecil lagi, masa tu Benyamin pun masih kecil lagi. Jadi mereka ni dah buat macam tu kepada Nabi Yusuf, dah kita kata berapa puluh tahun kan, duduk dalam penjara pun Nabi Yusuf dah 7 tahun kita katakan. Ni musim kemarau pula ni dah 7 tahun lagi kan, musim subur kan, dah 7 tahun lagi. Yang sebelum daripada tu, kalau kita kata makna Nabi Yusuf pada masa ni umur dia dah 40-an dan sebagainya, macam itulah kemungkinan kan, 30-40-an. Jadi pada masa ni kita kata kan, makna dah besar lah jarak, tetapi Nabi Yaqub alaihissalam masih ingat lagi apa yang dibuat oleh ni adik-beradik ni, abang-abang ni, kepada adik kecil mereka, iaitu Yusuf alaihissalam. Jadi sekarang tiba-tiba nak buat balik kepada Benyamin setelah daripada puluhan tahun ni. Ni betul ke ni? Betul ke abang-abang ni kan, boleh percaya ke tak? Inilah insya-Allah cerita ni kita akan sambung lagi kan, di muka surat, insya-Allah muka surat 243 kan. Adakah ayah dia benar kan? Kalau benar kan, kenapa? Bagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah di dalam muka surat 243 akan bersambung insya-Allah dalam sesi akan datang insya-Allah. Moga-moga esok kita akan dapat berjumpa lagi. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.